merupakan seorang yang teliti, istiqamah, bekerja keras dan menekankan kualiti dalam kerjanya. Beliau seorang yang sangat-sangat bertanggungjawab. Intelektualisme. Beliau seorang yang positif. Dia multidimensional. Beliau ni seorang yang simple. Muhammad Haji Saleh merupakan sastrawan yang serba lengkap dan serba sempurna. Beliau adalah seorang ilmuwan yang tersohor. Ceritanya mengisahkan seorang sarjana, seorang ahli farmasi menjadi ternama. Dari Maghrib sampai Pak Sina, tiada seorang pun bandingannya. Syairnya tidak begitu manis, maklumlah ditulis bercebis-cebis. Ada yang penuh, ada yang dihiris, tapi sebenarnya ada juga yang liris. Tokoh sastrawan negara ke-6, Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh atau dikenali dengan nama penanya Muhammad Haji Saleh, dilahirkan di dalam keturunan Melayu pada hari Khamis tanggal 26 Mac 1942 di Taiping, Perak. Saya dilahirkan pada tahun 1942, beberapa bulan selepas Semenanjung dibom oleh Jepun. Merupakan anak pertama kepada pasangan Haji Saleh bin Haji Syafi'i dan Cik binti Hashim. Dan seperti saya kata, Jepun ni sangat garang dan kami pun tak tahan lama duduk di sana kerana sumber kami ialah getah dan getah tak dapat dijual. Ya. Jadi setelah setahun lebih kurang, ayah dan mak saya berpindah balik ke Bukit Mentajam, rumah mak saya. Dan di sana pun tak lama juga, tak ada sumber makanan, dan ayah saya pergi ke Sungai Aceh di selatan seberang Perai. Bakat beliau telah digilap semenjak di bangku sekolah lagi, di mana tidak seperti kebiasaan kanak-kanak lain yang suka bermain, beliau banyak menghabiskan masa merangkap puisi. Tapi masa saya sekolah rendah ni, saya cukup banyak baca cerita-cerita, buku-buku yang membuat saya jadi seronok dan memkenalkan saya kepada dunia sastra ini. Dan bila saya masuk sekolah high school, dunia ini berkembang kerana di sana banyak sekali buku-buku yang boleh saya baca. Beliau mendapat pendidikan awal di High School Bukit Mertajam di Pulau Pinang dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Maktab Melayu Kuala Kangsar di Perak. Kemudian ditawarkan melanjutkan pelajaran ke Malayan Teachers College Bransford Lodge di England. Tahun 65 saya pergi ke England, ke Bransford Lodge. Banyak ada kawan-kawan kita yang juga pernah ke sana. Bransford Lodge ialah maktab untuk melatih guru-guru di peringkat menengah. Sekarang ni ada di mana-mana, tapi dulu kami saja kalau tak salah saya. Ya. Dan ada setiap tahun kurang-kurang 180 begitu. Ya, kamilah yang pulang mengajar di Malaysia pada waktu itu. Di Bransford, saya menemui suatu dunia yang sangat berlainan. Sifat tidak pernah berpuas hati dengan pencapaian yang dicapai membuatkan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh terus melanjutkan pelajaran beliau dalam bidang kesusastraan di peringkat universiti. Saya masuk ke Universiti Singapura pada tahun 1965. Pada waktu itu saya ada dua pilihan, untuk ke Universiti Melaya untuk belajar pengajian Melayu dan kebudayaan dan sejarah, atau ke Universiti Singapura yang saya pilih
kerana ada falsafah di sana. Saya nak kaji falsafah, Inggeris dan sains politik. Minat dan kesungguhan beliau dalam menghasilkan karya-karya sastra telah melayakkan beliau untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Singapura. Saya tidak ada latar belakang ataupun tidak ada surat mengatakan saya lulus sastra Inggeris. Ini masalah ya, kerana saya nak masuk kursus sastra Inggeris tapi saya tidak ada kelulusan STP dalam sastra Inggeris. Apa yang saya buat ialah saya keluarkan sajak yang saya tulis di Brinsford itu, ada 50 buah lebih. Saya kata pada profesor, saya sedang menulis sajak-sajak ini. Kalau saya masuk bidang sastra Inggeris, mungkin boleh membantu juga sajak yang telah saya tulis ini. Dia tengok dan dia terus memberi peluang pada saya untuk mengambil sastra Inggeris. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh telah memulakan kerjaya awal beliau dalam bidang pendidikan di Trade School Butterworth Pulau Pinang, Government English School Perak dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ipoh. Beliau juga telah menjawat jawatan sebagai pensyarah di Jabatan Kesusastraan Inggeris Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh telah menamatkan kerjaya akhir beliau sebagai Fellow Kanan Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa Universiti Sains Malaysia pada tahun 2011. Saya boleh katakan Prof ni seorang yang workaholic ya. Saya lulus Universiti Singapura dan disuruh mengajar di Kuantan. Jadi saya masuk ke Kuantan dan setelah berapa lama saya juga dapat jemputan ke Universiti Melaya untuk menjadi tutor di Jabatan Inggeris. Seterusnya, Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh telah ditawarkan untuk menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dapat pekerjaan di Universiti Kebangsaan yang baru ditubuhkan. Jadi saya seorang pensyarah yang sangat baru. Nombor saya 68. Maknanya saya datang hari pertama 100 lebih teman-teman lain datang untuk mendaftar sebagai pekerja di sana. Saya menjadi ketua jabatan Inggeris yang pertama. Pekerjaannya sebagai pensyarah itu cukup berkesan. Pelajar pelajarnya sejumlah menjadi penulis ya, iaitu sebagai pensyarah. Dan sebagai ketua jabatan dia menjadi, kita namakan pengarah ya. Kehebatan beliau dalam penulisan sastra bahasa Inggeris telah diperakui oleh banyak universiti dalam dan luar negara. Oleh kerana saya boleh cakap orang putih sikit-sikit, maka saya juga dijemput untuk ke universiti-universiti lainnya. Saya dapat satu lagi jemputan, iaitu North Carolina State University. Setahun juga ya, oleh Fulbright. Di sana saya mengajar sastra Asia Tenggara dan harapnya dapat sebarkan sedikit maklumat tentang sastra kita, sastra Filipina dan lain-lain. Kerana kita sama sekali tak dikenali di sana. Jadi saya ke sana. Dan pada masa itu saya juga sering diajak di dalam negara sendiri. Saya pergi berceramah di British Columbia, pergi berceramah ke Wisconsin, berceramah ke Boston dan lain-lain lagi. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh mula melibatkan diri dalam bidang penulisan sejak di bangku sekolah, di mana penulisan puisi dan juga kritikan sastra menjadi fokus utama dalam penghasilan karyanya. Beliau minat menulis semenjak remaja lagi.
Dia selalu mendapat pujian daripada guru-guru dan profesor. Dan sering menang dalam peraduan penulisan. Kali berlaku sangat menarik ni, Mr. Long Heng Hua. Long Heng Hua ini juga terkenal kan dia menjadi pengetua di Taiping setelah itu. Tapi sewaktu di sana di high school dia jadi guru Inggeris saya. Sekali dia minta semua orang menulis suatu cerita. Biasanya kami terkapa-kapa lah, mana pernah menulis cerita dalam bahasa Inggeris. Ya, masuk saya juga. Tapi tak apa, saya usahakan juga. Mr. Long memuji saya. Saya seronok lah. Saya tak pernah menulis. Itu kali pertamanya. Jadi, saya menerimanya dengan senang hati dan lupakan hal itu. Profesor Muhammad ini dia orang unik sikit lah rasa saya kan. Ya. Dia tak dapat sangat membezakan antara kerja dengan hobi. Kerja akademik dia, kerja profesional dia dan hidup dia bercampur sekali kan ya. Sebagai penyair yang menulis dalam bahasa Melayu dan Inggeris, beliau mempunyai kekuatan dalam banyak bahasa yang mampu menterjemahkan puisi-puisi Melayu ke dalam bahasa Inggeris dengan baik. Bahawa Muhammad Saleh menulis bermula daripada tahun 63. Penulisan peringkat awalnya itu dalam bahasa Inggeris. Jadi itu adalah satu keistimewaan. Beliau menulis dalam bahasa Inggeris dan adalah orang mengatakan pada masa itu kenapa Muhammad Saleh menulis dalam bahasa Inggeris sahaja sedangkan orang memperjuangkan kesusastraan Melayu. Tetapi bagi saya seseorang yang mempunyai kebolehan boleh berbuat apa sajalah dalam bidangnya. Dan kemudian pada tahun akhir 60-an beliau mula menulis di dalam bahasa Melayu. Jadi di situlah kita boleh membuat perbandingan. Sebenarnya beliau sangat ahli di dalam penulisan. Dalam bahasa Inggeris pun dia pakar, dalam bahasa Melayu pun dia pakar. Saya ni anehnya datang dari tradisi Inggeris. Malu saya nak sebutkan. Tapi itulah tradisi saya. Jadi bahasa Inggeris tu memenuhi hidup saya, cara saya berfikir dan waktu saya menulis juga bahasa Inggeris tu melanggar masuk supaya bahasa Melayu saya tidak utuh. Tapi saya lawan juga ya. Oleh kerana saya rasa bahawa saya ini orang yang dijajah dan saya ada sastra besar. Dan saya mencari balik sastra ni. Bukan orang menceritakan pada saya. Saya pergi mencari. Tu, saya pergi ke England. Saya mengajar B. Leiden ya, yang menyimpan ribuan manuskrip. Dan banyak kawan-kawan saya yang seronok membaca sastra lama Indonesia dan Melayu lama juga. Jadi, pelan-pelan saya balik ke dunia asal sastra saya dan saya membina bahasa Melayu untuk diri saya. Jadi mungkin kalau pembaca ni sedar ada lain sikit ya, tidak lembut bahasa orang lain merayu-rayu, bercinta-cinta. Bahasa Melayu saya tak merayu-rayu. Kepakaran Prof. Muhammad Haji Saleh boleh dikatakan sebagai sesuatu yang luar biasa lah, saya boleh katakan sebab mungkin disebabkan penguasaan beliau dalam kedua-dua bahasa seimbang, bermakna dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan jarang kita boleh dapatkan seseorang yang penguasaan bahasa yang sama imbang dalam kedua-dua bahasa dan itu menjadi satu kekuatan bagi diri beliau
Dan kekuatan itulah yang memang macam melonjakkan kegemilangan beliau di pentas antarabangsa, di mana beliau seorang yang menerima macam professorship lah, saya boleh katakan, gelaran profesor pada usia yang sangat muda. Saya rasa memang sukar. Okey, kalau tak silap 37 tahun sudah jadi profesor. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh telah menerapkan teknik penggayaan penulisan tekstilisme dalam penghasilan karya-karya beliau. Ianya merupakan gabungan dua patah perkataan, iaitu teks dan idealisme, yang mendefinisikan teks sebagai susunan idea dan pengalaman yang mengandungi makna yang berlapis-lapis dengan mempunyai sifat-sifat keunggulannya. Tekstilisme menuntut seseorang pengarang bersifat berani mengemukakan sesuatu yang baharu dan bijaksana mengolah karya berlandaskan bidang keilmuan yang tinggi. Saya ni agak rajin menulis. Sudah 17 buah buku puisi yang saya tulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Untuk menulis begitu banyak, saya perlukan tema yang begitu banyak. Tak mahu yang berulang. Kalau berulang pun diberikan ranting dan bunga-bunga dan buah-buah yang lain lagi. Maka saya selalu mencari tema-tema ini. Dan saya pengembara yang tegar. Sudah 70 buah negara yang saya pijak buminya dan ramai manusianya yang saya kenal, saya tegur atau saya perhatikan. Itulah cara saya menulis. Jadi bila saya dapat terbetik di hati saya sesuatu seperti yang saya sebut ini, ini berlaku pada kita semua. Jadi saya catatkan beberapa baris di awalnya. Beberapa baris, dan seperti yang kita tunjukkan di sini ialah catatan saya. Dan sangat menarik, catatan sini saya sendiri tak boleh baca. Dan ada orang tak boleh baca juga. Jadi Tuhan yang tahu apa yang saya tulis pada waktu itu. Tapi ini semua catatan saya. Dan kena mula buat begini, kalau tidak ideanya akan hilang, ideanya akan terlupa, kita akan terlupa. Semangat dan kegarahan dalam penghasilan karya-karya sastra yang bermutu telah mendorong Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh untuk turut membimbing penulis-penulis muda sebagai pelapis. Kebetulan saya lama mengajar pelajar-pelajar muda untuk menulis. Malah saya ada sebuah buku tentangnya. Dan kalau tak salah juga, saya lah orang yang pertama mengajar kursus penulisan kreatif di Malaysia ini pada tahun 1974. Sudah mula mengajar itu. Jadi panjanglah sikit ceritanya. Sebelum menulis, saya minta seseorang pelajar itu menenggelamkan dirinya dalam puisi, dalam sebanyak mungkin sajak yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya, dan juga pantun serta gurindam dan syair. Semua ini dia harus baca dan serapkan dalam dirinya. Bila dia sudah punyai suatu pengetahuan yang agak baik tentang puisi, maka dia bolehlah mula menulis. Yang dia harus fikirkan setelah itu ialah istilah-istilahnya yang akan diguna dalam puisi itu. Perkataan-perkataannya, boleh perkataan tapi yang paling tepat sekali. Dan setelah itu fikirkan permainan bunyi bahasanya. Kalau bahasa itu ada lagu dalam bunyinya,
maka yang kita dengar pun agak lebih baik, lebih sedap. Jadi bahasa seseorang penyair itu harus yang paling baik. Bahasa Melayu sangat baik dan antara yang terbaik di dunia, tapi bahasa puisi harus bahasa yang paling baik dalam semua genre. Penghasilan sesebuah karya kebiasaannya dipengaruhi oleh identiti penulis itu sendiri, di mana ianya akan menonjolkan kepribadian, gaya hidup serta pembawaan penulis. Ni tak mau menunjuk-nunjuk lah, tapi akhir tahun ini mungkin sudah 100 buah buku saya. Jadi tak ada kerja lain, ya. Makan tulis, tidur, makan tulis. Tapi itulah dunia seorang pengarang. Kadang-kadang bila saya tidur pun sajaknya meniti di atas kepala ni, tak mau turun. Saya kena bangun, tarik dia turun baru saya boleh tidur. Tarik turun tu makna saya catat tu. Dan sebahagian daripada manuskrip tulisan tangan saya itulah yang saya berikan pada PNM dengan harapan bahawa sumbangan ini dapat menunjukkan bagaimana mengarang, bagaimana watak kita yang boleh dibaca dari tulisan itu, dan juga susunan, ideanya, semuanya menunjukkan watak. Keinginan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh untuk memartabatkan sastra Melayu di mata dunia telah mendorong beliau untuk menterjemahkan 2 karya terkenal dalam sastra Melayu, iaitu The Genealogy of Kings, iaitu Sulalatus Al-Salatin, dan The Epic of Hang Tuah. Pada saya, Sulalatus Salatin atau Orang Putih kata sejarah Melayu, itu bukan tajuknya, tapi orang putih tak tahu, jadi dia bersejarah Melayu. Okey, Sulalat Al-Salatin, saya terjemahnya sebagai Genealogy of Kings. Jadi silsilah raja-raja. Di dalam itu diceritakan kehidupan orang Melayu. Bukan saja orang Melayu di Semenanjung, tapi juga di Jawa, di Sumatera, dan mungkin berbayang-bayang di pulau-pulau lain. Tapi inilah daerah kita, dan karya-karya dari daerah itu walau tak sebut di situ, disatukan dalam suatu bahasa yang baik. Jadi mungkin bahasa yang terbaik dari sastra lisan itu ialah Sulalatus Salatin. Pada saya, Tun Selanang yang menulisnya ialah seorang genius, dan genius tak mudah didapatkan, ya. Tapi ini jelas kan tulisannya. Ada lucu, ada serius, ada cakap pasal agama, ada adat istiadat dan adat serta undang-undang Melaka serta Johor yang disampaikan kepada kita. Diceritakan bagaimana kita berperang, bagaimana orang jahat dan orang yang kuat iri hatinya yang akhirnya menjatuhkan Melaka. Iri hati dan fitnah itu yang akhirnya yang menjatuhkan Melaka. Jadi inilah pemikiran-pemikiran yang mendasari Sulalatus Salatin. Dan saya pun terjemah ke dalam bahasa Inggeris, ke dalam bahasa moden, supaya orang muda boleh membacanya tanpa terlalu risau. Bahasa lama yang dibuat oleh seorang penterjemah sebelum ini, 1950 mungkin, agak tua sikit bahasanya. Dia dalam bahasa tak boleh connect, dengan harapannya bahasa yang agak moden ni boleh connect. Dan saya mendapat beberapa kesan dari luar negara yang berterima kasih kerana ada versi ini. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh telah menghasilkan 100 penerbitan buku sehingga kini.
Sastrawan yang berumur 81 tahun ini walau bagaimanapun masih belum puas berkarya dan terus aktif menghasilkan karya-karya baharu yang bermutu. Sudah terbit hampir 100 buah buku yang saya karang, edit atau terjemah. Menulis ialah suatu diri dalam diri saya dan tanpanya saya kira saya tak boleh hidup sepenuh yang ingin saya hidupi. Sekarang saya baru berusia 81, masih muda. Dan saya harap rasa muda itu akan berterusan. Jadi sudah ada 100 yang terbit ataupun dalam proses penerbitan. Sekarang ini saya sedang menulis autobiografi jilid 7. Sudah 2 terbit, 3 sudah diterima, 4, 5 akan dihantar ke Dewan Bahasa. Jadi ini autobiografi yang agak panjang. Dalam autobiografi yang panjang ini ada pengalaman, ada yang saya lalui, yang susah dan senang, ada yang saya rasa saya menyumbang, tapi ada juga yang saya gagal dan membuat saya jengkel. Tapi itu biasalah ya. Jadi sudah sedang saya kerjakan autobiografi jilid 7 dan satu jilid ialah sekitar 250 muka. Anugerah berprestij negara dalam bidang kesusastraan yang membawa gelaran sebagai sastrawan negara telah dianugerahkan kepada beliau pada tahun 1991 sekaligus menjadikan beliau sebagai penerima anugerah sastra negara yang paling muda pada usia 49 tahun. Penganugerahan ini amat bermakna bagi Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, di mana pengorbanan beliau dalam memartabatkan kesusastraan Melayu di mata dunia diiktiraf Kerajaan Malaysia. Pada tahun 1991, hadiah anugerah sastra negara yang membawa nama sastrawan negara. Untuk itu, saya harus terbang dari California ke Malaysia untuk mengambil anugerahnya. Pada waktu itu, menteri yang menjadi pengurusi anugerah sastra negara ialah Anwar Ibrahim. Hanya sebagai sastrawan negara tidak wajar dan tidak sama sekali perlu dipertikaikan. Kerana yang pertama, kemantapan karyanya. Dalam bidang puisi sebagai bidang utamanya, beliau membawa satu warna ataupun bukan aliran tapi satu pembawaan baharu, iaitu puisi-puisinya lebih memberatkan kepada pemikiran daripada perasaan. Panel Anugerah Sastra Negara pada ketika itu berpendapat Muhammad Haji Saleh diangkat sebagai tokoh sastra negara adalah kerana beliau mempunyai kekuatan sebagai seorang penyair, seorang sarjana, seorang penterjemah dan telah mencipta impak dan pengaruh yang kuat dalam kesusastraan Melayu moden. Emeritus Muhammad Haji Saleh ini dia bukan setakat penulis yang menulis untuk dirinya dan juga bukan setakat ahli akademik yang mengajar di universiti semata-mata atau bukan setakat penterjemah buku untuk dipindah ataupun dialih bahasa. Tapi kelebihan keistimewaan Muhammad Haji Saleh adalah dia bergerak dan mengkaji dari satu daerah ke satu daerah. Boleh kata di seluruh Malaysia ni Prof. Muhammad telah bergerak, di samping beliau meneliti apa yang berlaku di sesuatu tempat, beliau juga memberi bimbingan, bercakap tentang sastra, berwacana tentang karya kreatif. Ini satu pengiktirafan yang besar, terutama orang yang masuk ke sastra Melayu secara pintu belakang, ya, ataupun dekat bumbung kan, ya. Tapi saya ingat saya bekerja agak keras dan saya juga cuba menunjukkan bahawa
kita boleh moden, tapi kita juga boleh ambil akal kita, bawa ke zaman yang moden. Dan kita juga boleh bincang idea-idea luar, idea-idea terkini, idea-idea besar dengan bahasa kita. Kecemerlangan beliau sebagai ahli akademik yang telah memberi sumbangan bernilai untuk negara dan dunia secara berterusan sepanjang hayat telah dianugerahkan tokoh akademik negara. Tokoh akademik negara ini adalah satu pengiktirafan yang tinggi bagi cendekiawan-cendekiawan dan juga ahli-ahli akademik yang sudah sampai kepada tahap menjadi idola lah, menjadi ikon kepada anak-anak muda yang lain. Ya. Pada 2008, saya juga mendapat sebuah anugerah lain, iaitu anugerah akademik negara yang seperti sastra negara ialah sebagai puncak kepada pengiktirafan akademik. Oleh itu, saya cukup berterima kasih dan sampai sekarang dapat berbangga dengan apa yang saya terima dan saya teruskan hingga sekarang projek-projek yang saya rasa penting dalam bidang akademik dan dalam bidang sastra. Perpustakaan Negara Malaysia telah menerima sebanyak 1,130 naskah koleksi khas sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh. Koleksi-koleksi ini telah dijaga dengan rapi mengikut kepada piawaian dan tata cara pemeliharaan yang telah ditetapkan oleh Badan Piawaian Dunia. Koleksi peribadi sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh yang terdapat di Perpustakaan Negara merupakan koleksi sumber perpustakaan yang istimewa dan unik. Ia merupakan signature collection, iaitu koleksi khas yang perlu dijaga secara rapi oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Oleh itu, penyimpanan semua koleksi disimpan di dalam bilik khas. Saya seronok dapat bagi sesuatu kepada PNM. Sejak awal lagi saya kumpul apa yang boleh dengan duit saya yang ada dekat Penang Road, dekat beberapa tempat yang lain. Jadi itulah sejak awal tu saya sudah kumpul, tetapi yang murah lah dan yang lama mungkin, dan yang lama orang tak mahu, orang tak tahu bahawa ini sangat berharga. Lepas itu saya ke England juga. Di sana pun saya kumpul buku-buku dan apa yang dapat saya beli bawa balik. Buku sastra antarabangsa, Eropah dan tentu saja Inggeris. Jadi banyaklah koleksi yang saya beli itu dari Eropah dalam bahasa-bahasa Eropah juga. Perpustakaan Negara Malaysia juga menyimpan catatan tangan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh dalam mentranskripsikan karya-karya lama Inggeris. Saya juga mentranskripsi banyak karya lama. Jadi banyak catatan itu berhubungan transkripsi saya, manuskrip di Perancis, England, di Belanda, di Amerika dan juga di sini. Dan juga apa yang saya buat dalam bilik kerja saya. Itulah yang saya sumbangkan. Dan ini tradisi Eropah, menyimpan karya-karya dan juga tulisan tangan dan juga tanda-tanda perwatakan pengarang yang ada pada tulisan ini. Dasar pemeliharaan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan yang diwujudkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 1990 telah diguna pakai bagi memastikan koleksi-koleksi sastrawan ini dipelihara dan dipelihara supaya ianya kekal sebagai khazanah intelek warisan negara. Cara penyimpanan koleksi peribadi di Perpustakaan Negara Malaysia adalah berpandukan kepada dasar pemeliharaan dan pemuliharaan sumber perpustakaan.
Beberapa aktiviti di dalam dasar yang mesti dipatuhi seperti aktiviti pengawalan persekitaran, penyelenggaraan dan keselamatan bahan perpustakaan. Ini adalah penting untuk menjamin hayat bahan koleksi peribadi di Perpustakaan Negara Malaysia. Perpustakaan Negara selalu membuatnya, dan dalam zaman baru ini, zaman yang sudah mengalih fikiran kepada teks, kita kena tarik balik untuk tengok ini saudara punya kebudayaan, ini saudara punya harta pusaka yang diberikan oleh datuk nenek kita. Dengan itu mungkin dia lebih bangga dengan sastra kita. Saya bangga dengan sastra kita, dengan teks-teks yang sangat indah ini. Selain itu kita ada gaya kita sendiri yang tak ada pada orang lain. Dan sastra Melayu adalah di antara sastra yang indah, yang luar biasa, tak boleh dibandingkan dengan sastra lain. Inggeris pun tak boleh. Kita ada ribuan tahun sastra lisan. Sastra lisan itu kan dramatik, indah, dengan pujian-pujiannya, dengan lukisan alamnya. Inggeris tak ada sastra lama lisan tu. Dan kita masih ada. Dan kita kena jagalah. Sebab itu juga saya menubuhkan Persatuan Folklore Malaysia. Kerana saya takut sastra lama ni akan hilang. Dan kami juga dalam proses mencari yang lama dan mungkin membukukan yang mana yang boleh dibukukan secepat mungkin. Perjuangan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh dalam memartabatkan sastra Melayu di mata dunia seharusnya menjadi contoh terbaik kepada penulis-penulis muda untuk generasi kini dan masa hadapan. Kecintaan beliau terhadap sastra Melayu juga telah melahirkan ramai penulis-penulis muda yang berkaliber. Ya, saya nak kata bahawa walaupun pengalaman saya dari luar, saya masuk ke sastra Melayu dari tingkap dan adat, saya menemui suatu taman yang indah dalam sastra Melayu dengan rumah-rumah yang cantik, ukiran-ukiran yang banyak. Jadi ini adalah dunia yang indah, sastra Melayu. Kita tentu melalui waktu, contoh-contoh yang lama banyak sangat, yang sangat baik. Jadi seorang pengarang, seorang pembaca harus membaca yang lama dan yang baru. Kerana ini haknya, ini karya-karya datuk nenek dia, ya, dan kita buat yang baru. Itu satu. Satu lagi, dia kena kutip daripada buah-buah yang baik, yang tidak beracun, bawa untuk dikongsikan dengan sastra kita. Itulah yang saya buat dalam kritikan, dan seperti saya sebut tadi, mungkin ada sentuhan pengaruh dari budaya lain. Mesti ada secara sedar atau tak sedar. Minat ini menunjukkan bahawa beliau sangat mencintai sastra dan seni bangsanya. Dan minat itu dikembangkannya dengan rakan-rakan termasuk kami yang sebagai pelajar ini. Dan akhirnya banyak buku-buku telah dihasilkan oleh beliau untuk khazanah bangsa yang ditinggalkannya. Jadi beliau tidak bercakap tetapi beliau menghasilkan karya yang cukup banyak. Adalah diharapkan beliau akan terus membimbing generasi muda hari ini dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai murni. Bak kata beliau, teknologi tanpa nilai-nilai murni kemanusiaan ibarat tubuh yang tiada jiwa. Orang seperti Profesor Muhammad Haji Saleh ini saya rasa akan terus berbakti, akan terus memberi sumbangan kerana datang daripada keikhlasan dan juga minat beliau, ya. Beliau tidak mementingkan kebendaan, beliau tidak mementingkan upah dan gaji. Yang ini penting, tetapi itu bukan menjadi persoalan utama. Persoalan utamanya bagaimana dia membina satu generasi yang kesudahannya akan dapat faham lebih daripada budaya dan juga
bangsanya sendiri dalam persaingan yang cukup sengit. Ya. Teruskan bekerja, terus memformulasi dan memperbaiki lagi teori sastra Melayu supaya dia dapat diangkat ke tahap dunia. Ya. Saya mewakili adik-beradik saya berharap sangat agar Abang Muhammad meneruskan karya beliau dalam penulisan demi mempertabatkan kesusastraan Melayu di mata dunia. Saya berharap Profesor Muhammad Haji Saleh terus menghasilkan karya-karya seperti yang telah dilaksanakan pada masa lalu, terus mencari pembaharuan untuk memberi dorongan kepada penulis-penulis muda agar bertambah maju. Di samping terus juga membuat penyelidikan tentang kesusastraan Melayu, baik yang baru ataupun yang lama. Agar beliau diberkati kesihatan yang baik, dan juga supaya beliau sentiasa sehatlah untuk menabur bakti dalam bidang kesusastraan Melayu, dalam bidang penterjemahan dan juga dalam bidang kritikan, sebab ketiga-tiga bidang ini saya nampak sekarang tidak begitu digemari oleh majoriti, dan teruskanlah Prof dengan sumbangan dalam memperkasakan bahasa dan sastra di dalam dan juga di peringkat antarabangsa, dan memang sokongan kami tetap kekal dan tekal. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Sastrawan Negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh kerana telah memberi sumbangan yang tidak terhingga kepada pembangunan kesusastraan Melayu dan ilmuwan di Malaysia. Saya berdoa agar beliau dikurniakan kesihatan yang baik dan teruskan perjuangan memartabatkan kesusastraan Melayu. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Encik, Tuan dan Puan. Sebuah riwayat ingin saya kisahkan sewaktu tuan-tuan tunduk makan. Ceritanya mengisahkan seorang sarjana, seorang ahli farmasi menjadi ternama. Dari Maghrib sampai Paksina, tiada seorang pun bandingnya. Syair tidak begitu manis. Maklumlah ditulis bercebis-cebis. Ada yang penuh, ada yang dihiris. Tapi sebenarnya ada juga yang liris. Namun begitu penyairnya jujur. Lihat ke sini, hati seperti ablur. Salah pandang, bersih seperti telur. Tapi tujuannya sangat mabrur.